Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berkeudara sekali lagi bicara entrepreneur SKV Nexus pada malam ini. Okey, selamat malam kepada anda semua yang mana yang hadir pada malam ini, yang menonton secara live di FB Group Akademi SKV. So saya nak anda type diorang komen ya, sama ada anda jelas ke tidak suara saya. So pastikan anda type komen. Nak tengok juga sama ada jelas ke tak jelas ke, supaya kita tahu ya, apabila saya bercakap bukanlah saya bercakap dengan seorang diri saja. Jelas ke tidak? Tak ada apa komen lagi ni. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih salam Cik Lutfi. Ya, okey jelas. Nur Hayati, Rosli bercakap, ada beritahu, ada komen. Jelas. Nick Yusa juga menyatakan bahawa jelas suara saya. Sulaila Osman, Sarah, Mai Sarah juga cakap jelas. Alhamdulillah. Okey. Kita akan teruskan sesi pada malam ini dengan seorang lagi leader Nexus yang mana baru saja join ya. Tak sampai lagi 3 bulan tetapi dah boleh mencapai jualan keseluruhan sebanyak RM380,000. Itu dia sebenarnya topik kita pada malam ini. Ya. Beliau merupakan seorang pejabat awam ya, membuat bisnes SKB ini secara part time tetapi ya masih lagi boleh ya mencapai jualan keseluruhan sebanyak RM380,000 ya, tidak sampai 3 bulan. So anda cuba kalkulate sendirilah ya, tak sampai 3 bulan pun ya, dia join pada lebih kurang akhir bulan Ogos, lebih kurang macam itulah. Tetapi ketika Oktober ya, keseluruhannya beliau dah pun mencapai RM380,000, beliau merupakan seorang pejabat awam. Dan tanpa masa saya ingin menjemput ya Encik MD Ashraf, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum Cik Din dan semua, selamat petang. Waalaikumsalam, apa khabar Ashraf? Alhamdulillah baik, syukur. Ya, itu dia ya, kita tengok wajah Ashraf atau MD Ashraf yang mana baru join sekitar bulan 8 tetapi tak sampai pun 3 bulan dah mencapai jualan keseluruhan RM380,000. Itu dia sebenarnya kan. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya apabila kita lihat performance daripada setiap orang ya yang kita jemput ya, setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. Ya, ada yang baru masuk dalam perform, ada yang dia konsisten buat dan sebagainya. So kita sebenarnya kita panggil orang-orang begini untuk berkongsi apa yang mereka buat ya, supaya yang hadir pada malam ni, yang menonton, dapat belajar sesuatu dan juga dapat bertindak ya, dengan kalau tidak bertindak secara apa yang panel Aisyah buat kan, mungkin dia ubah-ubah sikit kan. Tetapi sebelum saya pergi berlanjut lagi, apa kata kita berkenalan ya, macam saya dah terkenal lah, tapi orang yang menonton mungkin tak kenal siapa Ashraf ni kan. Okey, boleh tak Ashraf introduce yourself ya, nama dan sebagainya, silakan. Okey, boleh sini. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat petang semua. Okey, nama saya Muhammad Ashraf bin Pawan Cik, tapi MD lah. Saya pun masa buat IC masa darjah 6 saya tak sedar bahawa senang sama nama saya MD. Orang dulu kan letak MD. Sebutan Muhammad Ashraf, Muhammad lah. MD tu bukan managing director lah. Aduh, saya gelak-gelak lah. Ini santai-santai kan. Okey, Okey, teruskan. Okey. Okey, boleh panggil saya Ashraf atau Raf lah. Dia orang panggil Raf, biasa Raf lah. Okey, umur masih muda lagi, 33 tahun. Kan, okey. Saya mempunyai 3 orang anak dan seorang isteri. 3 orang anak yang semua perempuan. Yang sebelum baru 5 tahun, kecil-kecil ni. 5 tahun, yang nombor 2 tu Sonia tu baru 3 tahun. Dan yang bongsu sementara lah kan. Berumur baru 7 bulan lah, baby PKP. Wow. Okey, dan saya bekerja sebagai penjawat awam
dah berkhidmat dengan KKM selama lebih kurang 10 tahun dan saya Kejap. Ya, Apa tadi? KKM? KKM, Kementerian Kesihatan. Eh, Bukan KKM yang berdebar ni. Berdebar saya. Saya nak berdebar ni. KKM Kementerian Kesihatan. Saya biasa-biasa je, santai-santai Saya santai-santai je Din. Bukan saya kepos saya biasa-biasa je. Okey, berkhidmat sebagai penolong pegawai farmasi di Klinik Kesihatan Pasir Putih lah. Okey. Saya berkhidmat lebih kurang 10 tahun. Itu sedikit lah. Dia data. Okey Cik Din. Okey, 10 tahun maksudnya Ashraf bermula ini adalah kerja pertama. Saya memang kerja pertama memang saya belajar dalam bidang ni dan saya first posting di Sarawak. Saya dah dekat Sarawak dah hampir 3 tahun saya di Sarawak. First posting lah, lepas tu saya bekerja di hospital Teguh Anis dan saya baru berpindah lah. Tahun lepas saya berpindah ke klinik kesihatan. Okey, tuan-tuan dan puan kita nak berbicara pasal maksudnya tak kira lah anda bekerja apa, pejabat awam ke ataupun swasta ke sebagainya, sebenarnya anda masih lagi boleh berbisnes. Ya, tetapi yang paling penting tak nak aje buat, betul tak Betul Cik Din, betul. Okay. Nak aje. Sebagai penjawat awam ya dan sebentar lagi berada di KKM tu kan. Okey, macam mana saya tak tahu kenapa SKV? Apa yang membuatkan Ashraf tertarik dengan SKV ataupun itulah dia soalan saya, kenapa SKV? Apa yang tertariknya untuk Ashraf menyertai SKV? SKV Nexus namanya. Okey. Terima kasih Cik Din. Saya sebenarnya saya pengguna SKV. Saya dah setahun lebih lah lebih kurang kan. Sebab saya pengguna Fitech sebab mak saya guna Fitech. Mak saya dia ada kecil manis, dia memang on insulin, dia pengguna Fitech. Lepas tu saya didiagnose, saya muda lagi, didiagnose oleh doktor saya mengidap kencing manis. Kan? Ya ke? Tapi nanti saya cerita. Mengidap kencing manis. Lepas tu saya doktor on ubat lah kan. Doktor sebab saya di kesihatan. Memang setiap tahun akan ada cek kesihatan lah. Maknanya setiap tahun wajib staf kesihatan wajib cek kesihatan setiap tahun lah. Lepas tu dah dapat result semua, cek darah kan, ambil darah. Lepas tu doktor pun diagnose lah saya kecil manis kan. Lepas tu saya pun on ubat. Lepas tu mak saya suggest lah makan Fitech kan. Saya makan habis setahun lebih. Sebelum ni saya punya HbA1c, bacaan gula saya dalam darah tu selama 3 bulan tu adalah 8. Lepas tu saya on Fitech turun 6.5. Betul, saya makan Fitech lebih kurang setahun. Tapi saya tak konsisten lah. Sebelum tu saya tak konsisten sebab biasa orang muda Cik Din kan. Mana nak makan suplemen. Makan terus kan. Mana makan suplemen. Biasanya orang tua makan suplemen. Tapi saya tukar mindset tu, saya kena makan suplemen sebabnya Fitech ni macam menurunkan kadar gula dalam darah saya punya ni lah, badan kan. So maksudnya tak konsisten pun masih lagi dapat kesan yang positif. Betul. Sebab sebelum ni kan saya kalau konsisten konsisten betul turun lah. Sebab saya kan Fitech dia mahal sikit kan. Mahal sikit. Sebab kita sayang nak makan sebelum jadi ejen lah. Sekarang ni saya makan 2 kali sehari Cik Din. Lepas tu saya sekarang ni saya tak on ubat lah Cik Din. Saya dah off ubat. Saya nak tunjuk ke doktor bahawasanya saya tak ada kecil manis. Saya nak off ubat. Alhamdulillah. Saya dah off ubat. Saya nak buat testimoni sendiri. Saya nak off ubat dengan makan Fitech saja. Saya nak tunjuk ke doktor, buktikan ke doktor bahawanya saya mampu, saya tak ada kecil manis. Sebab muda lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. History so maksudnya saya bolehlah panggil Ashraf untuk buat testimonial lepas ni. Boleh insyaAllah 3 bulan lagi saya nak cek. Okey, so maksudnya Ashraf terpikat dengan SKV melalui produk. Melalui produk. Macam masa tu saya tak ada ejen, maksudnya mak saya yang tahu order. Maknanya tak nampak jalan kat SKV. Saya tak tahu marketing SKV macam mana, just saya makan produk.
tapi tak ada orang rekrut lagi lah saya. Maknanya So hmm? macam mana terbuka pintu hati nak berbisnes bersama SKB Ah, Nurses? macam ni. Saya punya leader, bisnes bisnes lain lah. Saya punya leader dia ada buat, saya tengok posting dia posting kat Facebook. Hari-hari dia posting defend. Saya pun call dia. Leader saya KZ kan. Saya call dia, kata bos jual apa ni? Defend kan? Apa defend? Saya pun tahu. Kata saya dah lama makan SKB, produk SKB ni. Dia pun kata dia pun saya tanya macam mana marketing plan kan, saya tanya dia marketing plan. Dia pun malam, saya call malam dia. Masa tu pukul 11 malam. Saya call dia, kata memang lama lah cakap ni, sejam lebih. Macam tu kan tak boleh nak lentar daerah kan. Call je lah. Lepas tu memang dia cerita daripada A to Z lah marketing SKB macam mana. Lepas dia cerita tu saya terus sign up jadi agent. Esokan hari tu lah sebab dah lewat malam kan. Esokan hari saya suruh sign up. Lepas tu saya pun terus menjual kan. Macam tu lah Cik Din. Okey. Sekarang ni masih lagi bertugas sebagai penolong pegawai farmasi. Betul Cik Din. Okey. Boleh tak Aisyah cerita macam mana nak membahagikan masa tu, sebab ya memang kalau sementelah lah petugas farmasi ni memang waktu masa tu sangat padat ketat kan. Tapi bila Ashraf berbisnes untuk SKB Nurses, maksudnya macam mana nak membahagi masa? Okey Cik Din. Okey, sebelum ni saya bekerja di hospital. Hospital memang sangat sibuk lah. Memang sangat sibuk kan. Ada on call, ada weekend lagi. Memang hospital kan buka 24 jam. Memang kita kerja shift lah. Memang sibuk. Lepas tu saya pun tahun lepas saya rasa tak larat lah nak kerja. Memang kita dah ada anak makin bertambah kan. Kita pun nak fokus lah juga pada kerjaya kita dan side income lah. Lepas tu saya pun minta apply dekat klinik. Klinik macam okey sikit lah kerja dia. Tapi saya salah. Saya salah sebab musim COVID ni memang klinik memang totally busy. COVID kan start 2020 kan, awal tahun Januari 2020. Memang terlalu busy di klinik. Memang hospital memang tak busy. Sebab KKM dia minta klinik kesihatan yang handle swab test semua memang inilah busy lah. Saya silap tapi tu macam mana dah lah busy, tapi tu macam mana boleh berbisnes pula dengan boleh capai pula 380,000 tu. Itulah pasal. Sampai 3 bulan tau. Tuan-tuan puan tidak sampai 3 bulan ya tuan-tuan. Teruskan. Kat mana tu? Okey, saya ada wife. Wife saya sangat support lah. Memang dia pun minat berbisnes kan. Memang saya siang memang busy lah. Memang busy. Saya bagi masa pun dengan tim pun lepas balik kerja dan waktu rehat lah. Waktu rehat 1-2 kadang-kadang saya rehat. Lepas tu bagi baru tengok WhatsApp kan semua kan. Jadi petang balik kerja tu baru saya tengok tim macam mana. Lepas tu malam saya pun fokus lah pada tim malam lah. Sebelah malam. Lepas tu weekend saya akan buat kelas every weekend lah, maknanya malam weekend. Hari kalau kat sini hari Jumaat, Sabtu lah kita weekend kan. Kalau KL belah lain Ahad, Sabtu Ahad kan. Memang saya bagi masa tu je Din. Memang kena struggle. Memang saya hari-hari tidur lewat malam-malam. Memang saya work hard sekarang ni sebab memang saya punya target 4 bulan 5 bulan pertama memang penat. Lepas tu kita follow the process, kita akan jadi kita ni maintain je. Memang saya work hard sekarang ni. Okey, dengar tu tuan-tuan puan ya. Itu adalah kata kuncinya ya. Pada permulaan anda memang kena korban segala-galanya. Korban masa dan korban tenaga, tidur tak cukup. Dalam masa tadi Aisyah cakap dalam masa 4-5 bulan. Ya. Ikut proses, trust the process. Kena ikut proses tersebut. You have to trust the process. Ya, apabila anda ikut, insya-Allah pada bulan ke-6 dan seterusnya kan so dia pandai-pandai macam tu je lah. So maksudnya anda kena yakin dengan apa yang anda buat, anda kena yakin dengan syarikat tersebut, anda kena yakin dengan produk, anda kena yakin dengan founder, ya, dan juga anda kena yakin dengan diri anda sendiri. Yang paling penting tu apa yang Aisyah cakap, trust the process. Okay. Apa aktiviti yang Aisyah lakukan selain daripada
WhatsApp, team dan sebagainya, lepas tu buat Zoom. Apa lagi aktiviti yang Ashraf lakukan? Okey, aktiviti yang saya lakukan untuk tim saya kan, saya lebih kepada rekrutmen sebenarnya. Memang kita nak bina tim, kita kena ada rekrutmen, kita kena ada partner, business partner lah, saya panggil business partner. Memang macam contoh lah, kita nak buat rumah kan, takkan kita nak, kalau kita buat seorang-seorang memang penat lah, memang ambil masa lama untuk siap kan. Kalau kita bina rumah tu dengan ramai, dengan tim yang ramai kan, memang dalam masa seminggu sebulan dah boleh siap kan satu rumah tu. Yang tu nampak tak saya punya perumpamaan, lebih kurang macam tu lah. Macam mana Ashraf rekrut tu? Sebab kalau saya pastilah mestilah ramai dah rekrut. Macam mana Ashraf tahu macam orang ni betul, ataupun apakah teknik rekrutmen yang Ashraf gunakan? Saya rekrut, memang saya buat free zero marketing. Memang totally group saya memang buat free zero marketing. Lepas tu kita orang memang guna online sahaja untuk rekrut, sebab sekarang kan sebelum ni kan pergerakan kan terhad pergerakan. Lepas tu memang saya guna online sahaja. Memang saya rekrut dalam Facebook lah. Maknanya saya sebelum ni saya ada bisnes, dan saya buat bisnes lain lah, tapi saya tak usik pun saya punya ejen bisnes lain. Saya tak usik pun. Saya buka buku baru, saya cari yang baru. Sebab saya cari yang fresh, sebab saya tahu kemampuan orang macam mana kan. Lepas tu saya rekrut baru. Cara rekrut memang saya buat totally Facebook lah, mana Facebook, IG, TikTok. Memang saya post, saya cakap detail. Saya bagi tahu, saya beritahu ejen untuk jadi ejen SKV perlu ada yuran lah, ada yuran pendaftaran Semenanjung RM65 kan, Sabah Sarawak ni kan RM72. Memang saya bagi link. Maknanya bila yang betul-betul nak akan tekan link tu, sebab kadang-kadang orang tak tahu ejen free, dia orang ejen free kan, tapi ejen kena bayar yuran. Bayar yuran memang tak perlu modal kan, SKB tak perlu modal, cuma untuk daftar ejen perlukan yuran dan dapat sebotol defend kan. Saya memang direct, saya tak nak ejen tu maknanya dia nak main-main lah, saya nak yang berkualiti. Sekarang ni saya pentingkan kuantiti dulu Cik Din, sebab saya baru kan, saya pentingkan kuantiti, lepas tu saya akan daripada kuantiti tu akan lahirnya kualiti. Kualiti, betul. Macam sekarang kan, ejen saya dalam masa 3 bulan ni, tak sampai 3 bulan ni, ejen saya, direct saya lah. Direct saya totally dah hampir 100 lebih lah. 100 lebih. Direct saya dengan... Benar Bapa ni tak sampai 3 bulan ada 100 lebih ejen. Sebab saya pentingkan kuantiti. Saya cari kuantiti tu. Lepas tu, kualiti tu akan menyusul. Contohlah kita rekrut 1,000 ejen kan, kita rekrut 1,000 ejen, kita ambil 10% sahaja. 10% sahaja, 100 kan, 100 orang yang aktif kan. 100 orang yang aktif, 1 orang tu at least buat 3,000 kan, bros. Cik dia bayangkan macam mana? Boleh bayangkan dah. Okey, tuan-tuan dan puan yang tengok pada malam ni, jikalau anda rasa faham jelas, anda boleh komen jelas, anda boleh komen faham, supaya nanti saya nampak maksudnya sesi pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua juga. So anda jelas, sila tak jelas, jika anda faham, sila tak faham di ruang komen untuk supaya kami tahu apa perkongsian yang Ashraf bagi ni bermanfaat kepada anda semua. Okey. Seterusnya, yang rekrutmen kan, yang rekrutmen ni saya target hot market lah. Hot market ni siapa kan? Hot market ni kawan-kawan, adik-beradik kan, adik-beradik, jiran-jiran, kawan kepada kawan. Kita cari hot market. Kalau orang bisnes cari hot market, sebab hot market ni tapi kan sebenarnya kalau Ashraf cakap adik-beradik, tadi ada cakap ada hot market adik-beradik kan. Kadang-kadang adik-beradik ni dia macam agak susah kita nak memecah tembok kan. Tapi bagi Ashraf macam mudah je adik-beradik. Apakah rahsianya tu? Saya punya adik-beradik ramai. Macam wife saya, dia punya adik-beradik ramai sebelah orang.
Memang saya beradik tak ramai 6 orang lah. Memang adik-beradik saya memang tak buat lah. Memang orang tak minat bisnes. Saya punya wife punya ipar, saya ipar lelaki kan. Ipar memang orang ada lah yang berbisnes kan. Adik-beradik ni memang susah sikit lah. Sebab kadang-kadang adik-beradik ni dia nak tengok kita berjaya dulu baru dia nak join kan. Ya, Tapi kita nak, betul. Betul tu. tapi kawan-kawan pun macam tu kan, kawan-kawan. Tapi kita ajak dia sama-sama berjaya. Kita mana kalau kita nak tengok kita berjaya dulu, dia dah lambat dah ketinggalan kan. Jadi kita ajak sekarang biar sama-sama mendaki bukit tu, biar sama-sama berjaya. Kita nak adik-beradik kita semua senang kan. Kita nak kalau boleh kita nak adik-beradik kita semua kaya-kaya. Maknanya peluang ni kita buka kat adik-beradik kita dulu. Tapi kalau dia tak nak, jangan paksa lah sebab dia takkan buat. Macam tu lah, macam cari lain. Macam saya macam tu lah, macam contoh kawan-kawan kita dah offer buat macam kita cerita marketing plan macam mana. Tapi dia still tak nak buat, next je lah kan. Buat apa nak tunggu dia? Okey, faham. 30 juta je dia, 300 juta lagi. Betul. So tuan-tuan puan ya, ingat tak apa yang Ashraf cakap tadi, kita cuba ya, kalau kita cuba network marketing marketing kita ataupun rangkaian kita yang berdekatan ya. Jikalau mereka nak, jangan paksa, tetapi jika mereka tak nak, jangan risau. Just cakap next. Jangan nak jangan nak meraung apa semua. Tak payah, tak guna. Satu lagi kita jangan bercinta Cik Din. Jangan bercinta. Jangan bercinta dengan ejen. Bercinta tu. Tak, maksud macam ni. Saya suka guna kata bercinta. Contohlah kita customer kan, kita dapat satu customer, tiba-tiba kita tak close. Kita rasa give up. Kita rasa macam give up, Allah, stresnya tak close kan. Sebab apa? Sebab kita bercinta, kita berharap dengan dia untuk dapatkan sale. Sebab tu kita jangan bercinta dengan customer. Okey, faham. Jangan bercinta dengan customer. Bila kita, macam kita bercinta je dia kan, kita terlalu mengharap ke dia kan. Kita rasa tak jadi lah. Tiba-tiba tak jadi. Frust kan? Frust kenongging. Jadi kita jangan beli. Jadi kalau dia tak nak beli, next je. Betul-betul. Ramai yang komen yang beritahu faham, jelas dan juga bermanfaat. So alhamdulillah ya, sesi perkongsian pada malam ni dapat bermanfaat kepada semua. Ya, so ingat, kalau dia tak nak, so jangan fikir-fikir, jangan bercinta apa semua, kita cari orang lain. Kita ada berjuta-juta lagi ya rakyat yang kita nak bantu beri manfaat kesihatan juga kewangan ya. So jangan risau ya, pastinya akan ada rezeki kita. Satu tolak nanti akan datang 10. Ya. Mana tahu bila dia nampak kejayaan kita, dia mungkin tak nak join sekarang, mungkin tak nampak kejayaan orang tu. Betul kan? Bila dia nampak tu, betul lah dia boleh berjaya. Barulah mungkin terbuka pintu hati nak join. Kan? Betul je, ada. Yeah? Ada macam tu. Okey. Apa mudahnya SKV Nexus ni? Boleh tak Ashraf cerita sedikit? Apa yang bestnya berniaga bersama SKV Nexus? Okey, yang best memang best lah berniaga bersama Nexus. Macam yang leader-leader sebelum ni kan, diorang kan sistem stokis, diorang kena simpan stok. Yang sistem sekarang sangat, betul kan, sangat best sistem sekarang. Tak perlu simpan stok, kita just order dalam sistem. Bila dah daftar ejen kan, HQ akan bagi satu sistem dekat kita Nexus. Kita boleh order direct dalam sistem Nexus tu kan. Maknanya tak perlu simpan stok. Maknanya customer order, terus boleh kita key in dalam sistem Nexus tu. Lepas tu tak perlu simpan stok lah. Memang best lah. Lepas tu kita satu lagi, kita punya memang support lah. Memang HQ support direct kita, support dari segi marketing plan, product knowledge kan. Memang semua ada. Memang semua HQ bagi. Contoh ada masalah apa pun, ada group support kan, Telegram kan. Group Telegram copywriting, group Telegram defense, semua produk setiap memang ada. Kita nak ke tak nak je. Kan. Dah nasi depan mata, tunggu suap je. Kalau tak suap je tak tahu Cik Din kan. Betul. Betul ya. Tuan-tuan dan puan yang menonton ada sekitar kat 200 orang ya. Macam Ashraf katakan tadi, untuk di SKV banyak support system. Bukan setakat ada support system daripada doktor sendiri ya. Dan juga kita ada nutritionist, kita ada dietitian, kita ada Telegram support, kita ada Telegram, dan kita ada Telegram channel product. Telegram channel product ni anda boleh ambil semua copywriting, gambar sebagainya untuk anda postkan di posting sebagai posting di social media. Kan? So kita ada lagi
support tools yang dipanggil apprentice support tools, yang mana dekat situ PDF tersebut ada link untuk live doctor, live live dietitian dan sebagainya. So macam cakap tadi dah, suap-suap macam mana, suap macam mana? Macam itulah. Nasi dah depan mata, semua suap je. Tunggu suap je. Itu dia. Satu lagi yang best kan Cik Din, yang best satu lagi, yang group support Telegram tu, sampai tengah malam admin layan lagi Cik Din. Mana nak cari company tu? Company lain office hour pukul 6 je kan. Memang tengah malam kita check pun memang layan lah, memang terjawab soalan kita tu. Alhamdulillah. Mana lagi company macam ni kan? Dahsyat lah. Itulah komitmen yang diberikan oleh tim-tim daripada SKV ya. Kita sebenarnya bekerja memanglah 9 to 6 ya, pukul 9 hingga pukul 6 ya, Isnin hingga Jumaat. Tetapi sebenarnya kita beri lebih lagi kepada anda semua. Sebab kita nak tengok kejayaan anda semua berjaya dalam masa yang singkat. Okay. Alright, Ashraf. Setiap kejayaan pasti ada cabaran dan juga dugaan yang dihadapi kan. Boleh tak Ashraf dalam masa terdekat ni kan, maksudnya baru tak sampai 3 bulan, tapi apakah cabaran dan dugaan yang Ashraf hadapi ya, dan juga bagaimana Ashraf tukarkan cabaran ini kepada opportunity ataupun peluang. Okey, terima kasih Cik Din. Cabaran saya ada dua lah setakat ni kan. Saya ada cabaran dua. Cabaran satu, cabaran masa. Sebab saya ada kerja hakiki dan saya part time di SKV. Memang satu-satu cabaran masa lah. Sebab masa terhad kan. Sebab saya rasa memang masa tu emas. Makan masa tu nyawa. Dulu masa emas kan. Dulu masa tu emas. Masa ke sekolah dulu kan. Masa itu emas. Sekarang masa itu nyawa. Masa itu nyawa sebab kita tak boleh nak belikan masa kan. Ya, betul. Saya memang jarang kalau macam weekend pun saya jarang tidur siang. Memang saya tak pernah lah tidur siang. Sebab saya rasa tidur tu masa tu penting kan. Tidur tu macam bubuh masa. Saya tidur malam je lah Cik Din. Sering hari tak tidur. Ada setengah orang suka tidur siang hari kan. Malam dia jaga. Saya memang tak tidur. Sebab masa tu emas. Sebab cabaran saya satu lagi, sebab saya sekarang ni musim COVID kan. Memang musim COVID, KKM memang paling famous lah kan. KKM memang paling famous, jabatan paling famous. Memang faham lah kan macam mana boleh tengok video-video dan berita macam mana KKM bekerja kan. Saya memang direct dengan pasien COVID sebab memang saya dispense ubat dekat pasien COVID kan. Memang faham lah risiko macam mana kadang-kadang kita stres, macam mana nak handle tu. Adalah kita punya kena kuat motivasi sikit kan. Lepas tu cabaran saya yang second tu adalah anak-anak. Anak-anak memang anak-anak kecil lagi Cik Din. Kecil lagi, faham lah anak kecil-kecil lagi ni memang dia punya situasi nak kawal tu susah sikit kan. Lepas yang tu cabaran saya. Kalau anak besar sikit senang lah. Anak kecil ni dia kurang, kadang-kadang dia tak faham kan. Macam tu lah. Kita kena pandai sebagai parent ni, kita kena pandai main peranan. Saya ambil benda tu sebagai cabaran sebab saya fikir saya punya big why. Kenapa saya join SKV kan? Impian saya memang besar lah. Memang saya punya komitmen tinggi, impian pun besar. Memang big why saya pun besar. Kenapa saya join SKV? Memang saya punya big why. Boleh tak tadi cakap impian besar kan, boleh tak share apakah impian besar tu? Okey, impian saya sentiasa berubah-ubah Cik Din. Memang dari sekolah dulu. Masa ni. Daripada sekolah dulu saya nak, masa sekolah menengah lah, saya nak nanti dah kerja, saya nak kereta Mitsubishi Lancer. Memang kereta tu mahal lah time tu. Saya pun kejar impian tu. Memang alhamdulillah dapat benda tu. Pada usia saya 25 tahun tak silap saya dapat kereta Mitsubishi Lancer tu. Lepas tu impian saya sekarang ni Cik Din, saya nak beli kereta Velfire Cik Din. Velfire. Lepas tu impian saya nak rumah BMW. BMW tak nak saya sebab kita punya family dah, kita family makin besar kan, kita perlukan kereta yang 7 seater, 8 seater kan. Velfire satu, lepas tu beli lagi satu.
Memang Cik Din, tapi fokus dulu. Okay. Sebab tahun lepas saya dah beli kereta Cik Din. Tahun lepas Alright. memang saya tak tahu tukar kereta. Tak adalah. Tahun lepas saya dah beli kereta lain, saya Honda kan. Saya dah beli Honda. Jadi saya pun tahun ni insya-Allah lah saya doakan saya berjaya mencapai impian. Saya pun teringin juga nak rumah sebab saya dah ada rumah. Memang saya ada rumah banglo dan saya nak rumah banglo yang kedua. Rumah banglo yang kedua kan. Jadi bila kita BY kita punya impian tu besar, kita punya kerja pun kena besar Cik Din kan. Macam contohlah macam kita nak gaji 10,000 sebulan. Macam saya aim gaji 10,000 sebulan kan. Kita kena kerja macam gaji 10,000 lah Cik Din kan. Kita nak gaji 10,000 tapi kita tak ada tindakan. Duduk diam je kan. Tak ada tindakan, tak ada kerja. Tiba-tiba nak tunggu datang gaji. Macam tu boleh join skim cepat kaya kot. Okey, tuan-tuan. Apa yang saya dapat tadi kita memang kena ada impian ataupun BY. Sebab BY ni lah yang sebenarnya akan mendorong kita untuk bekerja ataupun untuk membuat dengan lebih baik lagi. So, apabila BY anda besar, so anda akan melakukan tindakan yang besar ataupun yang selaras dengan BY tersebut. Jikalau BY anda kecil, so tindakan anda pun akan kecil lah. So itu yang saya dapat belajar. Okey, ingat ya yang menonton, so pastikan anda mempunyai BY yang besar. Okey. Soalan ni memang saya selalu tujukan kepada penjawab-penjawab awam. Ya, perspektif masyarakat ni kan orang dulu lah terutamanya lah ya, kalau mak bapak saya ni macam kalau penjawab awam ni itu merupakan yang terbaik lah, yang bagus lah kan. Tapi bagi Aisyah, walaupun Aisyah dah selesa dengan penjawab awam, dia Aisyah tahu bahawa bahagian penjawab ni ada gaji tetap, ada pencen dan sebagainya, tetapi masih lagi mempunyai keinginan ataupun keinginan berniaga. Kenapa sebenarnya tu? Walaupun padahal gaji dah ada pencen, tapi masih lagi nak berniaga bersama Nexus. Kenapa tu? Betul Cik Din. Saya memang sebab saya daripada saya sebelum ni memang saya buat bisnes lah. Sebelum ni saya buat bisnes nasri. Nasri bukan jaga budak-budak tau. Nasri yang buat landscape, jual pasu, jual bunga kan. Sebab saya minat. Banyaknya. Memang minat saya, kalau cerita tahu, minat saya minat buat landscape, rumah dengan minat ID, design, interior design. Memang rumah saya buat sendiri, interior design. Memang saya minat. Memang benda tu kan memerlukan kos yang tinggi. Memang saya buat kedai dulu. Lepas tu masa sebelum kahwin. Dah lepas kahwin, benda memang sekejap dia. Memang penat lah kan buat benda tu. Masa pun terhad. Jadi saya pun mengambil langkah, maknanya cari bisnes lain kan, cari bisnes lain. Bisnes yang duduk rumah boleh buat online kan. Yang tu betul kan dia. Memang dapat untungan banyak, tapi kita cari yang kerja smart lah kan. Jangan jadi bangla pula Cik Din. Dulu saya balik kerja Cik Din, daripada pergi kedai malam buat landscape semua, memang penat lah Cik Din. Memang sakit belakang, jangan cakap lah kan. Sekarang memang sekarang ni upah orang je lah. Sekarang upah orang je. Sekarang ni upah orang je Cik Din. Memang saya sebab impian saya punya komitmen besar. Memang saya bukan high taste, tapi saya nak sebab macam ni, sebab dari kecil saya tak dapat apa yang saya nak kan. Saya tak dapat apa yang saya nak. Jadi saya dah besar, saya kena berusaha apa yang saya tak dapat masa kecil. Macam tu. Maknanya saya semua memang saya berdikari lah dulu kan. Berdikari sebab kita pun bukan dari keluarga yang senang kan. Kena usaha sendiri. Kena cari rumah pun sendiri kan. Maknanya semua kena sendiri. Jadi saya punya komitmen tinggi. Memang tinggi. Lepas tu macam mana nak buat kan. Gaji government mana cukup. Maknanya gaji government kan dalam 4,000 macam tu kan. Tak cukup lah kan. Tak cukup.
kita nak bayar kereta lagi, nak bagi rumah lagi kan, nak bagi nafkah lagi, nak bagi daftar taska lagi, kebutuhan anak lagi, tempat anak lagi. Mana cukup Cik Din kan? Rumah pun dekat 2,000 sebulan. Lepas tu, mana saya punya gaji ni negatif tau. Saya punya gaji negatif. Ya ke? Negatif gaji government. Betul Cik Din. Lepas tu saya bisnes. Bila kita dah nak hidup senang kan. Sebab saya nak hidup senang, saya tak nak hidup kaya. Saya nak senang. Saya nak senang, saya nak relax. Sebenarnya saya nak apa yang saya nak dapat kan. Nak makan KFC hari-hari pun boleh macam tu lah. Saya nak maknanya kita dapat beli jiwa anak-anak kan. Dapat pergi cuti macam tu. Maknanya kita tak perlu risau dari segi keuangan. Maknanya anak-anak yang berpatutan lah. Maknanya beli yang berpatutan lah. Tidak beli yang membazir kan. Betul-betul. Betul kan. Sebab tu saya buat something yang dapat saya income lah. Maknanya saya memerlukan benda tu. Betul tu. So maksudnya tuan-tuan puan tadi yang komen dia kata kejap ya. Buat lebih Faslika dia kata buat lebih dapat lebih. Okey. So memang betul ya. So di SKV Nexus tak kiralah jangan pandang orang atas anda, siapa dan sebagainya, tetapi yang penting anda buat. Anda buat, anda dapat. So tapi jika anda tak buat, anda tak akan dapat. Kan? Sebabnya di Nexus sistem sangat adil. Siapa yang buat, dia pasti dapat. So jikalau anda nak apa yang anda impikan, anda buat saja. Teruskan perjuangan tu, tapi yang penting sebenarnya niat kita adalah untuk memberi manfaat kesihatan dan juga manfaat kewangan kepada orang lain. Sebab apa? Bila kita bantu orang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Macam tu. Betul Betul Cik Din, betul. Betul. Memang macam tu Cik Din. Memang saya pun tim saya kan. Bila saya cakap kat tim, jangan pandang atas. Macam saya tak tengok atas, saya tengok tepi dan kanan. Tepi tim saya, kiri kanan lah. Kiri tim saya, kanan personal sales saya. Memang saya tak tengok atas. Bila tengok ke atas, diorang figure besar sangat. Kita memang tak terkejar lah kan. Sebab di atas kita. Saya cakap, bila tak terkejar, kita rasa stres. Bila kita stres, kita tak buat kerja. Kan? Biar je lah. Kan? Kita pandang ke atas apabila kita maksudnya pandang atas tu untuk inspirasi. Maksudnya betul. Aku satu hari ni aku nak jadi macam dia. Jangan pandang atas tu yang menstreskan kita, jangan. So anda pandang atas, anda lihat upline ataupun tim yang ketua kita ni macam satu hari aku nak jadi macam dia. Nak jadi macam dia kena strategi lah. Itulah strategi membina membina tim. Macam tu. Selalunya kan saya selalu dengar cerita dari founder SKV Puan Kartigawati, selalu dia akan bercerita mengenai pokok buluh. Ya, nak tanam pokok buluh ni ditanam dia lambat nak tumbuh. Sebab apa? Dia akan kuatkan akar dia. Semua macam inilah dengan SKV Nexus. Maksudnya anda nak kuat, anda kena ada tim. Tim tu yang akan mengukuhkan foundation. Betul ya? Betul Cik Din. Okey, teruskan. Apa tadi cakap tu? Macam saya kan, memang saya buat join SKV ni, memang saya totally buat Facebook baru, IG baru, TikTok baru. Kan memang saya tak nak memang cabaran saya dengan yang lain tu. Cabaran buat semua buat baru, lepas tu saya kena add friend. Memang saya tak buat page. Page ada tapi saya tak aktif. Saya buat personal Facebook. Memang saya buat baru. Cabaran adalah untuk add cukupkan 5,000 orang friend kan. Mana yang lalu-lalang saya add je. Kan? Lepas tu memang bagus. Sebab saya tak nak Facebook sekarang, saya tak nak campur adukkan personal dengan business. Sebab saya tak nak jadi macam kedai runcit. Betul. Kedai runcit. Macamnya sebab customer dia tengok kejap jual ni kan. Maknanya orang tak trust. Maknanya trust orang tu kurang kepada kita. Konsisten dia betul. Macam contoh butik LV ke Gucci ke Coach kan. Butik-butik mahal ni dia jual satu brand je kan. Dia tak jual banyak brand. Saya nak jadi macam tu, tak nak jadi kedai runcit. Maknanya kita lebih fokus, customer lebih trust kat kita. Ya, lebih fokus dan juga eksklusif.
Betul. Itu penting tuan-tuan dan puan, anda perlu fokus dan juga anda perlu membuatkan anda macam so-called mahal ataupun eksklusif. Dari situ orang akan lebih percaya kepada anda. So jikalau anda belajar sesuatu, anda boleh type dan juga yalah, kalau boleh anda belajar tu anda type ya. So maksudnya apabila saya nampak nanti kita tahulah insya-Allah, maksudnya sesi pada malam ni memberi dengan manfaat. So jikalau anda ada belajar sesuatu, anda type di ruang komen ya. Okey. Seterusnya, dalam masa yang singkat lah, dalam masa tak sampai 3 bulan ni, apakah win ataupun kejayaan yang Ashraf dah capai? Boleh tak Ashraf share sedikit? Win ni tak kira kejayaan dari segi personal ke, mungkin kejayaan dari segi team ke, dan apa-apa saja kejayaan yang dicapai dalam masa tak sampai 3 bulan ni. Betul, boleh Cik Din. Saya pun tak sangka, Alhamdulillah memang tak sangka, syukur sangat. Dalam masa 3 bulan, maknanya walaupun baru join, boleh dapat kan. Tak semestinya orang lama join boleh dapat. Orang baru pun boleh dapat benda ni kan. Sebagai sumber inspirasi, saya pun memang kerja kau-kau lah kan untuk dapatkan gaji, maknanya gaji 5 angka. Maknanya saya pun tak sangka. Memang saya Alhamdulillah saya boleh tolong tim. Memang saya bonding dengan tim, memang saya bagi salam kan. Memang kita bagi salam, kita bonding macam tu dengan tim. Dah 5 angka ke? Dah 5 angka Cik Din. Alhamdulillah. Itu dia. Tuan-tuan, ini bukti depan mata anda bukti depan mata. Tak sampai pun 3 bulan Ashraf dah dapat income 5 angka. Tak sampai 3 bulan. Ini adalah buktinya. So kepada mereka yang berada, yang menonton di FBA Academy ni, maksudnya anda tahu bahawa sebenarnya Ashraf tak sampai 3 bulan, tapi dengan tindakan beliau, dengan pengorbanan yang beliau lakukan, beliau dapat income 5 angka. Okey, teruskan, apakah kejayaan? Memang saya seminggu style saya kan, seminggu sebelum closing day mana setiap bulan seminggu tu kan. Memang saya akan PM seorang-seorang, saya akan push tengok sale orang, bagi diorang naik level. Bila diorang naik level, diorang akan dapat gaji banyak sikit kan, gaji banyak. Saya tak kisah gaji saya dulu. Bila macam mana? Kejap. Ada orang komen, saya tak pasti di Inaya Resources, dia kata Raf, kalau siapa dapat target dia bagi sanggup hati. Betul. Saya bagi reward. Siapa tu? Itu tim ke? Tim saya. Tim saya okey. Saya bagi reward. Kita yang kejayaan tu nanti dulu, saya nak Ashraf share macam kenapa nak bagi sanggup hati, kenapa? Itu adalah duit kita kot. Maksudnya itu ada hasil duit kita. Kenapa kita nak bagi sanggup hati ke orang lain? Betul, memang duit kita. Dalam duit kita ada duit orang. macam ni, saya suka share lah duit sebab kita kan satu tim. Kerana diorang juga kita dapat income yang banyak tu kan. Diorang support kita dari belakang. Maknanya duit tu macam duit bersama lah. Saya bagi tu sebagai semangat untuk diorang lagi bekerja lagi kuat kan. Supaya saya jadi macam saya di saya bagi semangat lah dekat diorang. Memang ini konsep berkongsi rezeki lah ni. Betul, sebab diorang pun sebab tim lah saya naik ke level tahap ni. Kalau tanpa saya seorang memang tak terbuat pun. Betul. Memang kalau nak buat personal sales 200k seorang, penat Cik Din. Memang tak jangka akal kan. Tadi saya nak suruh Ashraf share kejayaan. Tiba-tiba saya nampak apa tu? Saya terus baca. Memang baru baru dapat gaji kan. Saya memang share teruslah income tu dekat orang. Memang konsep tu betul, sebab apabila kita berkongsi rezeki, insya-Allah Allah akan bagi lebih banyak lagi kepada kita kan. Betul. Saya ada satu kita berbalik kepada topik kita tadi. Apakah kejayaan tu? Sila. 2 jam Cik Din malam ni. So, banyak nak sharing kan, banyak idea nak sharing. Betul. Saya suka sharing sebenarnya. Saya orang Kelantan tau. Boleh cakap Kelantan dah. Okey, cakap luar lah, ni orang tak faham.
Okey, kita punya win, saya suka hujung bulan, masa saya hujung bulan, saya suka push ejen saya push orang mesej PM tanya, saya tanya dia berapa dah income kan, berapa dah sale. Sebab saya punya sistem tak update lagi, orang punya dah latest update. Lepas tu saya tanya sale berapa, income berapa. Saya tanya dia, boleh pergi tak tahap level atas up lagi kan, maknanya bagi naik level. Bila diorang naik level, automatik gaji saya kurang, Cik Din. Kadang-kadang kurang 2,000, 3,000 kurang. Tapi saya tak kisah. Tapi saya nak diorang gaji banyak. Saya nak diorang biar gaji banyak. Kenapa macam itu? Sebab tadi Aisyah kata apabila tim bergerak atau membesar, kita punya income tu bukanlah maksudnya banyak tapi berkurangan sikit kan. Tetapi bagi Aisyah tak lebih penting kejayaan tim tu. Betul. Saya lebih penting kejayaan tim sebab saya tahu tim saya bukan semua orang senang-senang, Cik Din. Bukan orang yang diorang macam kebanyakan tim saya Sabah Sarawak kan. Diorang memang agak susah lah, Cik Din. Memang diorang pun berharap sangat dengan income yang dapat 1,000 lebih, 2,000 lebih pun dah cukup buat diorang, Cik Din. Macam kenapa? saya Tapi Ashraf orang Kelantan, tapi kenapa tim banyak Sabah Sarawak? Itulah pasal saya buat online lah, Cik Din. Memang saya online. Memang saya totally online sebab offline saya tak buat. Sebab musim sekarang ni kan susah nak buat offline kan, nak together susah sikit. Lepas ni saya akan buat offline lah. Saya pun mahir jugalah buat offline. Online pun baru-baru belajar je, Cik Din. Baru belajar, Cik Din. Bagus tu. Untuk pengetahuan Ashraf ya, pasaran Sabah Sarawak kita tak toreka sepenuhnya lagi. So maksudnya peluang di sana sangatlah besar. Kan? So ambil peluang ni kepada mereka yang menonton ni, sebenarnya siapa yang ada tim di Sabah Sarawak, anda maksimalkan. Sebab apa? Kita tak teroka sepenuhnya. Betul, Cik Din. Saya suka share lah dengan, sebab kita punya maksimum, macam saya punya maksimum income 40% kan. Diorang punya bila kita orang naik level, kita beza persen tu sikit kan. Saya tak kisah benda tu. Memang saya suka share. Memang bagi diorang enjoy dengan SKB, so diorang stay kan. Jadi diorang stay dengan ama. Seronok lah, mana bonding tu penting juga. Macam lebih kurang konsep bersedekah lah ni kan. Maknanya kita tak sedekah. Betul. Kan? Betul. Okey. Apakah perasaan Ashraf bila tengok kejayaan tim, ya, tim dia dapat income, dia boleh buat berbeli kereta ke apa sebagainya. So kita tengok, apakah perasaan Ashraf bila nampak, bila lihat tim di bawah ni macam berjaya? Betul. Perasaan, of course, Cik Din, perasaan gembira, syukur. Memang kita dapat tolong orang kan. Kita tak dapat nak beri dia duit tapi yang banyak, tapi kita dapat menolong dia dari segi bisnes kan. Memang ni lah, maknanya kita rasa syukur sangat lah. Maknanya diorang dapat buat income kan. Diorang tak perlu simpan stok, maknanya diorang tak perlu modal yang besar, tak perlu modal untuk buat bisnes kan. Kebanyakan yang musim COVID ni ramai sangat yang terjejas, yang tak ada duit, yang tak ada income, maknanya yang kena buat kerja kan. Jadi kita ambil peluang ni kan. Kita ambil peluang ni, kita sama-sama buat, sama-sama berjaya. Kata Cik Din. Betul-betul, sebab memang ketika musim bermula pada tahun lepas ya, memang ramai yang terjejas. Ya, ada yang memang kena buang kerja dan sebagainya. Ini adalah peluang kita untuk membantu mereka, ya, dari segi kesihatan dan juga membantu mereka dari segi kewangan. Kan? Mungkin mereka saya juga ada dengar yang yang melibatkan bunuh diri dan sebagainya kan, atau dengan jadi tak waras dan sebagainya. So ini ada tanggungjawab kita untuk bantu mereka. Kan? Itulah bestnya SKB Nexus ni. Macam mana Cik Din, tak dengar? So kita maksudnya aim kita sebenarnya untuk bantu orang, memberi manfaat kesihatan juga manfaat kewangan. So begitulah benda yang macam mana Ashraf buat sekarang ni kan, betul tak dia memberikan satu kepuasan yang tak terkata, betul tak Ashraf? Betul.
Saya rasa tak boleh nak gambarkan macam mana Cik Din. Saya pun tak sangka, saya pun ingat buat bisnes biasa-biasa je kan. Dan macam ni alhamdulillah Allah nak saya sebagai perantara saya Cik Din. Sebab Hmm. impian saya nak lepas ni impian saya nak tolong juga kan sekarang ni saya bagi reward dekat first line saja, anak saja. Lepas ni saya mungkin bulan depan ke bulan seterusnya saya nak bagi dekat cucu cicit saya reward yang sama macam tu. Sebab saya masih baru kan, tim saya masih Ha, ha, baru, ha. 2 bulan lebih mana tim saya masih baru. Jadi saya perlukan ikan yang lebih sikit untuk share kat diorang semualah. Tu impian yang terbaru saya. Nak tolong diorang. Kan? Bagus tu, bagus. Okey Memang Ashraf. saya bisnes memang saya nak tolong orang je jadi bisnes saya. Sebab memang Betul. Sebabnya dia macam ni. Konsep tu apabila kita tolong orang, nanti pasti Allah akan bantu kita juga kan. Itu yang penting tu. betul-betul Cik Din. Okey. Ashraf, tadi memang kalau segi impian tu memang Ashraf dah cakap dah nak beli kereta Velfire, lepas tu nak rumah banglo yang kedua kan dan sebagainya kan. Okey. Betul-betul Cik Din. Itu dah jelas dah, saya memang jelas lah. Tapi kepada siapakah yang Ashraf nak ucapkan terima kasih ya yang tak terhingga ni dengan kejayaan yang Ashraf kecapi dalam masa terdekat ni? Okay, first saya nak ucap alhamdulillah syukur kepada Allah kan, rezeki Allah yang bagi. Betul? Betul kan, rezeki Allah yang bagi semua ni, saya sebagai perantara saja. Saya sebagai SKV pun sebenarnya ada bahagian perantara juga SKV. Betul, SKV pun sebenarnya. Second saya nak ucapkan terima kasih kepada founder lah Puan Katika kan. Banyak support sangat. Saya pun jumpa dia masa yang pelancaran Defense Junior tu. Defense Junior, betul. Saya teruja sangat Cik Din. Saya makan si meja dengan Puan Katika breakfast. Allah, saya pun betul. Nak makan tak jujur cakap. Nak makan tak lalu. Makan sepinggan saja, makan tak habis makan. Memang dia punya aura dia kan. Nak cakap pun tergagap-gagap kan macam tu lah. Jadi saya nampak potensi memang SKV ni boleh pergi jauh dan macam-macam produk lagi yang akan keluar. Memang saya rasa SKV boleh pergi jauh, memang the best lah sekarang ni. Dan nak ucapkan terima kasih juga kepada wife saya, memang wife saya banyak membantu. Dia yang banyak manage juga time saya. Memang saya kan kerja petang, kadang-kadang tak tertengok WhatsApp apa kan. Kadang dia yang tolong handle team. Sebab dia bekerja dari rumah Cik Din. Dia bekerja dari rumah. Okay. Dia bekerja dari rumah. Dia ni lah, mana dia bekerja ni jugalah. Lepas tu pada parents saya lah yang banyak support juga kan. Kadang-kadang orang jaga anak macam tu. Macam tu Cik Din. Memang terima kasih semualah buat tim saya pun saya sangat bersyukur. Saya selalu berdoa Cik Din supaya diberikan ejen-ejen yang berkualiti, customer yang berkualiti kan. Maknanya kita nak kualiti tu. Maknanya kita tak pening nak jaga customer, nak jaga ejen yang banyak songeh kan. Maknanya kita kena doa juga. Kena doa Cik Din. Kena doa. Betul. Detail kan, mention detail. Cakap saya nak sekian, ya Allah tolonglah, ya Allah kan. Berayu-rayu lah dekat siapa lagi nak merajukan, dekat Allah lah. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan ya, kalau saya ingin beritahu sedikit ya. Ashraf ni merupakan gladiator ya di SKV. So kalau sebenarnya saya diberitahu bahawa kalau gladiator ni maksudnya kalau capai certain target ataupun sekarang ni saya nak beritahu terus lah ya, untuk menjadi ataupun nak layakkan anda sebagai gladiator, anda perlu capai group sale 70,000 ya, terkumpul dari 1 hingga 15 bulan. So maksudnya pada 15 bulan kalau anda capai group sale 70,000 tu, anda akan layak untuk dimasukkan dalam group gladiator. Okey. Group gladiator ini sebenarnya kita merupakan grup khas yang kita kita buatkan supaya nanti dapat coaching direct daripada founder itu Puan Katika. Ya, pelbagai kelebihan. Okey, kelebihan tu saya tak nak cakap. Boleh tak Ashraf ya sebagai
gladiator dah berapa kali masuk, ya, apakah benefit yang Aisyah dapat untuk ketika berada di gladiator? Cuba cerita sikit. Oh, dahsyat lah. Nak bagi inspirasi kepada mereka yang menonton ni kan. Kadang betul. mereka tak tahu pun gladiator. So cuba Aisyah cerita sedikit mengenai gladiator. Boleh Cik Din, boleh. Memang saya pun setiap bulan saya akan ajak tim saya untuk join group gladiator. Alhamdulillah daripada tim saya ada seorang join group gladiator dan sale dia bulan lepas dah 100 lebih. Alhamdulillah. Okay. Sebab style saya Cik Din, saya bagi cabaran kat tim kan. Saya bagi task kat tim. Bulan ni you all semua kena join group gladiator. Diorang dengar 70k dalam masa 15 hari. Terkejut tau diorang. Saya cakap, jangan cakap tak boleh. Cakap ya dulu. Yes. Cakap yes. Cakap boleh dulu. Yes. Kan? Yes. Sebab mindset kita dah bila kita cakap tak boleh, mindset kita automatically cakap tak boleh buat. Cakap yes je. Memang style saya Cik Din. Saya susah nak cakap tak boleh. Contoh orang minta tolong macam-macam kan, nak pinjam duit ke. Nak cakap tak boleh tu susah Cik Din. Jangan nak fikir. Memang susah. Memang style saya cakap boleh. Yes. Boleh. Mindset kita ni kena betul kan. Mindset kena betul mula-mula. Cakap boleh dulu. Boleh tak boleh lepas tu terpulang pada kita lah tindakan kita apa yang nak buat kan. Memang macam group gladiator ni, saya pun terinspirasi sangat lah sebab memang seorang founder pagi-pagi bagi salam pukul 5 pagi, pukul 4 lebih, 4-5 pagi, solat tahajud, bagi salam tahajud. Allah ya Rabbi. Saya pun sebelum ni jarang-jarang sangat lah Cik Din. Jujur cakap kan, jarang-jarang sangat solat tahajud. Masuk gladiator ni saya rasa sebab memang kita kena dekatkan diri kepada Allah lah kan. Sebab kita dah ada semua, apa lagi kita nak? Kita kena dekatkan diri dengan Allah kan. Jadi memang saya teruja sangat grup ni. Aura positif. Memang kita susah nak down. Macam style saya setiap orang mesti down kan. Kita manusia biasa mesti down. Ada perasaan kadang-kadang down kan. Macam saya bila saya down, saya fikir balik, kenapa aku join SKV? Kalau saya down, kesian kat tim saya tu. Betul. Bila saya down, kesian kat tim. Tim akan hilang arah. Macam mana nak bila kita down? Boleh down tapi jangan lama-lama. Down, lepas tu recover balik, lepas tu fikir balik apa yang kita nak. Apa big why kita join SKV kan. Jadi benda tu akan inspirasi balik kat kita. Memang satu lagi kelebihan gladiator ni, kita akan dapat landing page kan Cik Din. Landing page kan, kita akan dapat landing page. Lepas tu kita boleh send ke customer direct. Customer boleh tekan link tu terus masuk ke WhatsApp kita. Yang tu yang best. Lagi satu gladiator, banyak best lah. Memang semua positif, gladiator semua positif. Memang kita bila kita post something memang banyak message, respon positif. Memang saya pun terharu join group tu. Memang kita punya kadang-kadang kita dapat share idea, dapat inspirasi, tengok dia punya sale group 500k, 600k. Memang saya terinspirasi. Masa saya pergi pelajaran Defense Junior kan, saya duduk belakang sebab saya baru join kan. Masa tu saya Sapphire. Bulan tu saya Sapphire. Bulan 9 saya Sapphire. Memang sikit lagi sale saya nak diamond. Saya dalam 143k macam tu lah. Sikit lagi nak diamond. Saya rasa cemburu dekat orang yang duduk depan-depan. Cemburu yang positif lah Cik Din kan. Saya rasa cemburu. Lepas ni bulan depan aku nak duduk depan. Maknanya alhamdulillah bulan lepas, bulan Oktober Cik Din, bulan Oktober saya dapat sale 200 lebih lah. Sale group 200k lebih. Alhamdulillah. Itu dia. Dengan tindakan yang tepat pastinya akan membuahkan hasil. Ya, so itu yang kita nak kongsikan ya, supaya maknanya semua orang boleh buat. Ya, semua orang ada 24 jam. Ya, semua masa tu sama je. Tapi apakah perbezaannya adalah tindakan yang seseorang itu lakukan. So bagi Ashraf, dia bertindak. Dia tahu waktu dia sangat terhad. Dia tahu kerja hakiki ni dia kena lakukan yang terbaik. Ya, memanglah sebab disinformasikan lagu sebab. So tapi dia juga tahu bahawa tanggungjawab dia untuk membantu tim-tim dia. Tim-tim beliau yang mengharapkan beliau guide dan sebagainya.
Ya, sesi sangat best ya. So jika kalau anda rasa sesi ni best, sila type di komen best ataupun sangat best. Sangat best. Best ke Sangat best? best. Okay. Saya pun tak sangka dah sejam rupanya ya. Oh, dah sejam. Dah sejam Jadi, ya. saya punya impian banyak je dia. Mungkin kita kadang-kadang kita kena impian kita kena berubah-ubah. Contohlah saya dapatkan saya dah dapat benda saya kan. Jadi kita bila kita dapat bila kita dapat something yang kita nak, impian yang kita nak, kita akan rasa selesa. Kita akan duduk statik. Jadi tak ada result. Bila dah kita rasa selesa, kita takkan result tu dia akan statik je kan. Statik je kan. Kita kena tu saya punya impian berubah-ubah. Lepas ni impian saya nak kalau boleh saya nak resign awal lah daripada government. Saya nak fokus 100% SKV. Sebabnya saya nak masa fleksibel. Sebabnya saya suka kerja masa yang fleksibel. Sebab kita bila kita terikat dengan government ni, dia masa kerja tu terikat tau dengan undang-undang macam-macam lah. Kan? Jadi kita SKV kita seronok lah. Masa kerja tu ikut kita. Maknanya kena still kerja. Cuma kita boleh handle masa tu. Kan? Sebab kita bekerja. Sebab bagi saya, apa yang saya nampak, insyaAllah boleh. Sebab apa, Ashraf merupakan dengan pekerjaan sekarang ni, knowledge Ashraf terhadap ubat-ubatan, terhadap kes-kes kesihatan ni sangat meluas. So sebenarnya ini merupakan satu kelebihan untuk Ashraf ya, untuk pergi lebih jauh lagi. Sebab apa? Kita SKV merupakan makanan kesihatan. So dia ada ingredient ataupun bahan-bahan yang dimasukkan, tapi bahan-bahan yang bahan semua jadi. So dengan pengetahuan yang Ashraf ada, insya-Allah mudah untuk convincekan masyarakat luar. Betul-betul Cik Din. Ramai yang tanya kan, tim saya lah, dia cakap kenapa defend dia tak ada tak ada ni hologram kan, tak ada hologram, tak ada nombor kan, ramai saya pun tolonglah explain, saya pun tak expert mana kan, saya explain lah kat orang, defend ni dia bukan ubat tau, dia tak ada bahan herba, dia tak ada bahan kimia, tak ada bahan dadah yang terkawal, tak ada. Dia totally makanan. Sebab dia berdaftar, defend ni berdaftar under makanan kan, dia bahagian BKM. Bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Dia berdaftar under makanan tu. Jadi tak perlu hologram, tak perlu nombor NAL, just logo halal saja. Tapi benda tu dah dihantar ke lab lah. Jangan risau. Memang kita punya produk memang terbaik. Jangan risau. Kita punya InsyaAllah. Memang defense terbaik. Banyak testimoni yang best-best Cik Din. Saya pun syukur dapat tolong semua orang, dapat tolong ramai orang. Okey, betul. So yang mana yang menonton ya, macam Ashraf cakap tadi, ini bukan saya cakap ya, sebab dia berada di bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia kan. So maksudnya seorang founder ataupun formulator produk iaitu Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri, ya, sangat berintegriti tinggi. So maksudnya apa dimasuk tu bukan bahan-bahan yang bahan kesihatan kan, dia bahan yang semua jadi kan. So sebelum dia nak keluarkan tu, dia akan test dulu. Founder kan tak. Maksudnya apabila kesan ada dan sebagainya, barulah kita akan keluarkan produk tersebut. Dan nak keluarkan produk tu bukannya sesuka hati je. Sebab formula setiap produk yang dikeluarkan oleh SKV merupakan formulasi daripada Dr. Syed Ayub. Betul Cik Din. Bukan kita bukan produk 5 kilo. Bukan 5 kilo. Bukannya daripada produk kilang OEM tu kata okey ni tak. Formulasi itu merupakan formulasi sendiri daripada Dr. Syed Ayub. Kan? So itulah kelebihan SKV sebab kita ada founder ya, dua founder yang sangat berwibawa dan juga berintegriti tinggi. Ya. Kita ada Dr. Syed Ayub sebagai doktor dan kita ada Puan Kartikawati sebagai lawyer. So cuma profession yang
yang terkenal. So maksudnya takkanlah dia nak tipu, takkanlah nak meletak bahan-bahan yang terlarang, kan, betul tak? So dari segi tadi Aisyah bercakap bahawa ya kita punya produk insya-Allah kita bukan merupakan bahan dikategorikan sebagai makanan food. Dan bukannya ada bahan-bahan yang terkawal yang memerlukan hologram ataupun MAL number, nombor MAL. Okey. Kita dah sejam lebih ni ya, sangat best. Kalau saya rasa kalau saya tak stop ni mau dalam sejam lagi ni. Okey. Boleh. Okey, sebagai penutup ya, apakah nasihat Ashraf kepada mereka yang menonton pada malam ini ya, supaya ini memberikan inspirasi kepada mereka ya yang menonton pada malam ini, insya-Allah. So dipersilakan Ashraf. Okey, nasihat saya kan, saya pegang macam ni je. Saya pegang buat sesuatu benda tu kita kena bersungguh-sungguh lah. Maknanya kita buat benda tu dengan fokus. Kalau kita buat main-main, kita buat sambil lewa, gaji pun, income kita pun sambil lewa kan. Jadi kita sebab macam saya fokus income. Macam saya target income. Contoh saya nak income 10,000 bulan ni. Apa yang perlu saya buat? Kan, saya susun strategi. Recruitment, buat personal sale. Macam first saya join Cik Din, saya join bulan 8 hari tu, dah hujung bulan kan. Hujung bulan kan? Hujung bulan. Dah hujung bulan, sale saya 15k Cik Din. Dalam masa berapa hari ya? 15k. Dalam masa berapa hari 15k dah? Masa tu saya tengah build team, saya tengah recruitment, memang saya tak fokus sangat kepada sale. Saya fokus pada recruitment masa tu. Lepas tu, bulan kedua saya join, Cik Din tengok tak bulan kedua? Saya hampir-hampir diamond kan. Maknanya saya, kita susun strategi dulu. Recruitment paling penting. Sebab masa saya cakap macam kita nak buat something, nak buat rumah ke nak buat apa-apa, kalau buat seorang memang penat. Memang lambat siap. Kalau buat ramai-ramai, seronok. Tapi kita kena tolong tim lah. Jangan kita bila dah rekrut, kita tinggal macam tu je. Kan? Jadi kita kena tolong orang, support orang, ajar orang siapa pandai. Macam saya, every week saya buat kelas. Saya buat kelas sendiri. Tanpa ni lah, maknanya kadang-kadang saya minta leader tolong buat kelas pasal product knowledge kan. Sebab saya pun masih baru kan. Maknanya leader macam Kak Noris, minta tolong Kak Noris lah buat product knowledge sebab dia dah hotai kan, dah lama dekat SKB. Kejap. Siapa tadi? Kak Noris. Ini ada rangkaian Kak Noris lah. Kak Noris saya tengok sebenarnya malam ni. Saya cicik dia kot. Bagus tanya Kak Noris, tanya. Memang Kak Noris lah, memang dia otai lah pasal product knowledge tu. Memang kita, macam saya boleh dari segi marketing plan boleh lah sikit-sikit kan. Kita orang sharing lah, maknanya sharing. Kak Noris tahu lah ajar macam ni, saya tahu lah ajar pasal marketing plan kan. Pasal cara nak buat sale. Kemudian kita bertukar-tukar ilmu lah kan. Yang tu lagi best lah. Saya panggil dia nenek. Dia marah kat saya panggil nenek. Saya panggil nenek tak nak ajar dia kata. Yelah, itu kira macam tinggi dadah pangkat macam tu lah kan. Betul. Betul Cik Din. Lagi satu saya punya nasihat saya jangan terlalu lama kaji pasal marketing plan. Setengah orang kita bagi dia kaji benda tu terlalu lama dah, buang masa. Saya tak kaji lama-lama pun, saya dengar sekali marketing plan ni, maknanya you buat you dapat. Kita bukan mati level. Kita buat kita dapat. Kan? Kalau tak buat tak dapat. Sebab tu bila diamond dia ada personal sale kan. At least 3,000 personal sale baru dapat. Kalau tak dapat personal sale, ada personal sale tak dapat lah. Kan? Macam tu lah, maknanya kita kena buat dengan teliti, dengan strategi yang betul. Jangan main rendah je kan. Kita kena belajar dengan leader. Saya rasa macam ni, jangan terlampau nak perfect. Terus belajar, tapi kita belajar tu jangan sampai nak tahu perfect, sampai nak tahu dah tahu faham segalanya baru nak bertindak. Tak. So kita belajar, bertindak, tu kita seiringkan dia. Macam tu. Lepas dah join, boleh belajar kod slow-slow kan. Slow-slow macam saya.
sistem COD, saya tak kerti sistem COD masa saya mula-mula daftar, adalah customer tu nak COD. COD kan, nak COD. Lepas tu Cik Din, saya tanya leader saya pun baru lagi kan, leader atasnya. Masih baru, dia pun tak tahu. Saya pun pergilah dekat Ninja Van. Pergi dekat Ninja Van, saya tanya dia, saya buka akaun untuk COD dah Cik Din. Lepas tu saya ada terdengar dalam grup kan pasal COD. Lepas tu saya just tanya je dengan Nexus support kan, macam mana nak buat COD. Memang senang je sebenarnya. Saya sampai pergi buka akaun Ninja Van, bayar apalah, Allah ya Rabbi. Memang itu dia tuan-tuan puan ya. Macam Asya cakap, sebenarnya kita kena belajar. Maksudnya kena pastikan ilmu tu ada. So kita godek-godek ya, sistem sebagainya, belajar. Tak tahu kena tanya. Betul. Tahu tanya. Jangan jadi silent reader dalam grup. Memang saya selalu pesan kat team. Tolong support saya kan. Saya tak nak cakap seorang-seorang. Support saya bagi ikon 4K lah. Maknanya saya bagi salam, jawab kan. Mana saya tak nak. Kita nak berjaya sama-sama. Kita jangan jadi silent reader. Kita kena aktif jugalah dalam grup. Memang diorang baca Cik Din. Diorang baca bila kita tanya diorang tahu. Tapi tak ada. Silent reader lah. Kalau kita nak berjaya, kita kena aktif lah kan. Betul tu. So tuan-tuan puan, so maksudnya anda kalau nak berjaya, anda kena aktif. So itu yang Ashraf buat. So itulah, dengan itulah dia berjaya sampai 3 bulan kan. Okey. Ashraf, apakah kata-kata terakhir Ashraf sebelum kita tutup sesi ni? Sesi ni dah sangat best ni. Apakah kata-kata terakhir Ashraf kepada penonton yang menonton pada malam ini? Kata-kata akhir, jangan give up. Don't give up. Jangan give up. Macam saya contoh kan, ejen saya, dia buat sale, saya ajar dia buat semua benda yang saya ajar. Buat post hari-hari konsisten, tapi sale tak ada. Saya bagi tip kat dia kan. Kalau kita dah buat semua, kita dah usaha, kita kena tawakal. Saya cakap kat dia, try buat sedekah. Sedekah kat siapa-siapa lah, family, adik-beradik ke. Sedekah, at least belanja makan ke, belanja minum ke, try buat. InsyaAllah ada sale. Macam saya itu kan, saya mula-mula join saya tak ada sale. Maknanya sale saya slow lah sikit kan. Saya pun try sedekah. Saya sedekah 100 Cik Din. Saya sedekah 100, Allah ganti balik 1000 Cik Din. Esok pagi customer order defend 20 botol. Kita jangan takut untuk bersedekah kan. Allah ganti 10 kali ganda. Maknanya kita dah usaha, kita kena tawakal. Kan? Kita sedekah. Itu saya cakap, don't give up. Maknanya kita kena konsisten dan istiqomah dalam melakukan sesuatu kerja. Kalau saya selalu pesan kat tim saya, jangan post sekali terus ada orang nak beli. Kan? Kena everyday. Macam saya pesan kat ejen saya. Sebab diorang semua zero marketing kan. Saya cakap kena post at least minimum 5 kali sehari. Ikut waktu solat. Maknanya subuh, Zohor, Asar semualah sampai maghrib, sampai isyak. Post senang nak ingat sikit kat dia. Post 5 kali sehari sebab apa? Sebab subuh. Subuh ni orang bangun tidur Cik Din, biasa kan dia cari apa? Belum bangun tidur. Mesti cari handphone kan? Saya biasa lepas bangun tidur, sedar tidur, saya cari handphone dulu. Tengok jam lah kononnya, kadang-kadang alarm kan. Kadang-kadang bunyi mesej kan. Kita tengok, kita scroll lepas semayang, kita tengok kan. Maknanya kena posting 5 kali sehari sebab kita manual. Kita bukan buat ads. Jadi kita kena usaha lebih sikit kat dia. Tu saya cakap kena konsisten lah dekat ejen saya. Kalau hari ni post, esok dah tak post, give up, mana ada sale, tak ada sale, dia kata. Tak boleh macam tu. Lagi satu, saya punya tips lah kan. Kena letak link WhatsApp. Orang takkan PM, orang takkan komen PM. Orang takkan komen PM, orang malas type. Dia akan tekan link terus. Kan? Orang tak ada masa nak save nombor kita. Dia akan link terus. Jadi tekan, buat je link. Setengah orang dia tak nak buat link tau. Dia tak reti buat link ke macam mana lah. Saya tak tahulah. Tapi tekan, buat link. Senang je buat link. Tekan link, terus masuk ke WhatsApp, nombor WhatsApp kita. Macam tu lah. Alhamdulillah. Okey. Banyak yang tip yang kita dapat ya. So hari ni ya, apa yang saya ulang balik ya.
tuan-tuan puan yang terlihat ni, the power of sedekah. Ya. Lagi banyak anda bagi, lagi banyak yang Allah akan bagi. Kan? Yang kedua, kena konsisten. Ya, pastikan anda catat dia. Ya, pastikan anda catat apa yang saya ulang balik ya. Itu adalah power sedekah. Yang kedua, anda kena konsisten. Ya, apa yang kita buat kena konsisten. Yang ketiga, jangan putus asa. Apa yang kita buat tu jangan putus asa. Ya, so mungkin pada kali pertama tu kita buat tak ada hasil, tetapi jangan putus asa, insya-Allah pastinya ada hasil di kemudian hari. Okey. Terima kasih Ashraf ya, sekali lagi kerana sudi menerima pelawaan saya ya, terima kasih. berkongsi tips kejayaan untuk semua. So kami di SKV mendoakan agar Ashraf pada bulan ini dan bulan-bulan seterusnya berjaya untuk masuk ke Gladiator ya. Amin. Dan juga berjaya membawa tim ramai-ramai masuk ke Gladiator. Kan? So insya-Allah, so semoga dimurahkan rezeki, semoga perkongsian ini dapat beri manfaat kepada anda semua. Jikalau anda perkongsian ini bagus, anda sila type dalam komen bagus. Lepas ini saya nak kepada semua yang menonton live pada malam ini untuk berkongsi learning point yang anda belajar pada malam ini di dalam grup masing-masing. Apa yang anda dapat daripada sesi malam ini? Sila type ya di dalam grup masing-masing apa yang anda dapat, supaya mana tahu ada juga yang mereka tak dapat menonton ya, mungkin disebabkan sebab-sebab hal-hal tertentu, kangan-kangan tertentu, tetapi masih lagi boleh belajar daripada learning point yang anda berikan ke dalam grup masing-masing. Okey Ashraf, terima kasih banyak ya, semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Ya, saya tengoklah kalau ada rezeki boleh saya terbang ke Kelantan terus melakukan apa-apa aktiviti bersama dengan kumpulan Ashraf ya. Semoga juga kita dapat bertemu lagi jikalau ada aktiviti di HQ ya, kita dapat bertemu di pusat training Akademi SKV. Alright? Boleh. Okey, alhamdulillah. So kita telah pun bersiaran selama 1 jam 23 minit. Syukur alhamdulillah. So harapkan sesi pada malam ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan jangan lupa anda kongsikan learning point anda ke dalam grup masing-masing ya. Semoga Allah pemudahkan urusan kita semua, dan juga semoga kita dapat beri manfaat kesihatan dan juga kewangan kepada masyarakat sekeliling. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Kejayaan.